اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رزقا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya perserahkan majlis kepada Ustazah Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada lagi orang sudi ya nak join kelas malam ni. Ustazah minta maaf banyak masalah teknikal petang tadi ya. Tak disengajakan, minta maaf banyak. Okay, alhamdulillah malam ni setakat ni 60 orang yang sedang berada dalam talian, di atas talian. Okay, Ustazah teruskanlah yang tadi, boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Masih bersemangat ke? Ke dah lah Ustazah ni? Semangat. Sami Mumtaz Sofi. Amin. Amin. Okay. Dah nampak ke slide ni tadi? Nampak. Ustazah. Okay. Tadi kita sampai kat sini kan? Format pentaksiran kan? Dah habis kan? Okay, dah habis Ini semua dah boleh masuk dalam, dah siap dalam kepala. Jangan antum set tafsir, hadis, tafsir saja. Dalam bahagian tafsir tu ada juga ulumul Quran. Ingat ya, berapa tajuk ulumul Quran, berapa tajuk tafsir, berapa tajuk ulum hadis, berapa tajuk hadis. Okay, tadi kita dah sebut dah tadi, tafsir 4, ulum Quran 6, hadis 5, ulum hadis 5. Okay, mudah-mudahan tak lupa lah tu, sebabnya kalau tajuk sebut tajuk pun antum tak boleh lagi nak kuasai, terkia-kia lagi nak sebut apa tajuknya kan. Tu masalah tu. Kena kuasai dulu apa tajuk yang ada dalam tafsir, apa tajuk yang ada dalam ulumul Quran. Okay, boleh? Boleh. Yang akhwat ada lagi ke? Kakak ada lagi kakak? Ada Ustazah. Ada, alhamdulillah. Okay. Bahagian tafsir, okay, ni tadi terberhenti kat sini kan? Ya. Okay, di tangan antum ada tak soalan 2018? Untuk hadis, tafsir hadis. Ada? Semua ada? Ada. Ada, alhamdulillah. Mubarak-alaikum. Alhamdulillah, okay. Tengok kat sini apa yang penting. Perkara yang paling penting yang ada dalam tafsir ni, yang pertama adalah ma'anil mufradat. Okay, ma'anil mufradat maksudnya setiap daripada tajuk tafsir tu, tajuk tafsir ada berapa tadi? Tajuk tafsir ada berapa? Kelalen, lupa dah. 4, pandai. Okey. Tajuk tafsir ada 4. Apa dia? Cuba sebutkan. Laju-laju cepat. Al-Fasad min aidin nas. Ar-Rashwa. Lagi. Man'u qatli al-fal wa zina. As-sarqah. Betul? Asarko. Empat tu terus masuk dalam kepala otak tu. Okey. Empat tajuk ni antum mesti hafaz semua makna mufradat dia. Ustazah yakin antum dah keluarkan. Antum ada kan? Tadi antum cakap apa? Ustazah dah lupa dah. Antum pakai nota yang mana? Tafsir hadis? Pakai nota azimah tak Ustaz? Tak lupa dah tak mana.
Oh maksudnya tak pakai lah nota azimah ya? Buku talqis. Pakai talkhis. Jangan pakai talkhis setakat ni. Oh pakai talkhis ya. Okey. Tak apa, saya tak pernah tengok talkhis tu Ustaz. Oh, beli dekat luar ya Ustaz ya? Beli pada siapa yang tak ingat. Tapi ada dalam grup lah. Oh ya ke? Okey okey. Okey, nota tu pun mesti dia ada keluarkan ma'anil mufradat. Betul tak? Ada tak keluar ma'anil mufradat dekat nota antum? Ada. Betul. Ada. Ada kan? Okay, jadi dia dah keluarkan semua ma'anil mufradat tu antum wajib hafaz. Okay, ma'anil mufradat ni pun banyak ya markah dia. Ma'anil mufradat lebih kurang 8 markah. 8 markah untuk ma'anil mufradat. Jadi dalam ma'anil mufradat keseluruhan tu tak banyak ya. Satu muka surat, satu kata A4 pun tak habis. Kalimah untuk ma'anil mufradat. Jadi antum tengok terus dekat soalan as-soalul awal. Okey. As-soalul awal alif. Hati ma'a. Okay, antum tengok je suratul Rum antum dah tahu dah. Apa tajuk dia? Ni tajuk dia apa? Dia tak akan bagi tajuk ya dekat soalan. Dia tak bagi tajuk. Dia hanya bagi ayat Quran sahaja. Okay, jadi ayat Quran ni menunjukkan tajuk apa? Al-fasad min aidin nas. Pandai. Al-fasadu min aidin nas. Okay, itu tajuk yang keberapa? Al-fasadu min aidin nas? Sama. Tajuk pertama. Pandai. Okay, tengok. Dia dalam buku teks Al-fasadu min aidin nas ni ada berapa ma'anil mufradat dia? Berapa ya dalam buku teks? 5. Muka surat 60. Apa? Muka surat 60. Okey, pandai. Okey, muka surat 60. Kiri kanan semua Ustazah nak buka ya. Okey, muka surat 60. Tengok ada 5 ma'anil mufradat. Soalan 2018 ni keluar berapa ma'anil mufradat? 5. 5. Gila kan? 5 ma'anil mufradat tu keluar. Jadi semua ma'anil mufradat antum wajib hafaz. Wajib hafaz. Sebab markah dia 8 markah untuk dua-dua soalan tafsir. Jadi dekat sini keluar Zahara, Alfaz semua keluar. Zahara, apa dia? Ma'anil mufradat. Ada yang tak jawab lagi terus jawab ya. Terus tulis. Kasru wa sya'. Kasra wa sya'. Al-fasad. Khilal wal hilak fil asya'. Asantum lagi. Aidin nas. Sebut. Ni proses menyebut ni menghafaz ni. Aidin nas. Yaf'alu Insan man fa'ala. يفعلوا الإنسان من فعل Yusibahum. Liyusibahum. Yarji'un. Yatubun. Okey, cuba antum tengok ma'anil mufradat tu ada tak kalimahnya yang dalam buku teks tu di atas dekat soalan ni di bawah. Dalam buku teks di bawah, dalam soalan ni di atas. Ada tak? Ada. Ada ke? Tak masuk Ustazah, kalimah dia berterabur ke ataupun bedab sebiji daripada kitab buku teks? Sebiji. Sebiji kan? Sebiji dalam buku teks. Nak katanya lah panel Jaiz ni memang baik-baik semuanya. Dia bagi sebiji daripada kitab sebab dia tahu antum menghafaz mesti kiri ke kanan. Antum susah nak kanan ke kiri kan? Mesti antum daripada kanan ke kiri hafal. Kalau Ustazah tanya, okey contoh antum tutup Zuharu Al-Fasad tu Ustazah baca liyusibahum. Antum boleh jawab tak agak-agak? Boleh. Lambat sikit kan? Boleh. Tapi lambat sikit betul tak? Lambat. Lambat sikit. Jangan riak sangat. Okey, lambat sikit je betul tak? Jadi maksudnya dia takkanlah bagi kalimah yang belakang tu lepas tu dia tanya yang depan. Tak dia memang akan bagi kalimah yang ayat Al-Quran lepas tu dia minta ma'anil mufradat dia. Okey, boleh faham? Faham. Faham. Mumtaz. Okey, jangan tidur semangat ni. Boleh faham. Jangan tidur. Kalau tidur nanti tidur dalam kubur. Ustazah tak tahu Okey. Yang kedua, okey, tengok apa yang penting lagi dalam tafsir ni adalah syarhul ayat. Syarah ayat dekat sini. Dalam buku teks ni banyak syarhul ayat dia kan. 1, 2, 3, 4. Nombor 1 tu pula ada 3 pula alif ba jim. Betul? Okay, Betul. Ba dekat sini dia minta okey, soalan ba antum tengok ya. Soalan ba dia ada 3. Ada 3 anak dia pula. 1, 2 dan 3. Okey, soalan yang pertama
Apa soalan dia? Ma mafhum al-fasad? Ma mafhum al-fasad? Okay, jawapan dia yang mana? Ma mafhum al-fasad? خروج أي شيء عن طبيعته. Khuruju syai' an tabi'atihi. Okay, mafhum al-fasad. Okay, boleh dapat tak khuruju syai' an tabi'atihi? Perlu tak bagi misal dia? Ya. Tak Tak perlu. perlu. Tak. Tak perlu. Sebab Tak. berapa markah yang dia bagi kat situ? 2. Darajatan. 2 markah saja. Jadi 2 markah antum jawab khuruju syai' an tabi'atihi, antum terus dapat darajatan. Senang tak nak skor markah? Senang. 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 Okey, mindset mesti betul. Senang. Mumtaz Sofi. ممتاز. Okey, Mumtaz, insyaAllah. Okey, nombor 2. Uzkur isnaini min anwa al-fasad. Uzkur isnaini min anwa al-fasad. Jangan tertukar anwa dengan asbab. Ya, ada 2 kan kat situ? Anwa lain, asbab lain. Jangan tertukar. Okey, sekarang dia minta anwa al-fasad. Okey, jadi anwa al-fasad yang mana? Anwa al-fasad ada berapa? Kena tahu berapa? 3. 3. Okey, anwa ada 3, asbab ada 6. 6. Okey, boleh. Okay, jadi kat sini dia minta anwa, dia minta isnaini. Dia dah tulis berapa yang dia nak. Isnaini. Okey, jadi antum boleh jawab yang mana? Anwa al-fasad yang mana? Kalau dia tanya dekat sini soalan macam ni nak jawab yang mana? Fil hawa. Fil hawa lagi Hawa. Fil bar. fil bari ataupun fil bahri. بحري. Okey, boleh. Jawab maksudnya yang dalam kurungan besar tu, dalam bulat besar tu je. Fil hawa, fil bari dan fil bahri. Okey, soalan yang ketiga. Asbabul fasad kathira. Asbab pula. Tengok. Sebab tu dekat sini antum gariskan. Kalau antum confuse anwa mana, al-fasad mana. Tapi antum kena hafaz, ingat. Anwa 3. Asbab 6. Itu kena ingat. Sebab takut nanti masa antum nak jawab nanti antum tertukar anwa dengan asbab. Na'udzubillah min zalik. Harap-harap tak tertukar ya. Okey, asbab al-fasad banyak. Bagi 2. Okey, bagi 2. Apa dia? Nak jawab yang mana? Yang pendek yang mana? الحرك مفتوح. Al-harkul maftuh. Lagi. Isti'malul mawad al-kimiyaiyah. Susah tu. Nak eja kimia tu susah tapi boleh je. Isti'malul mawad al-kimiyaiyah. Paling senang apa kat sini? Yang lain. Lagi senang. دخان مصانع. Dukhan. دخان Dukhan الأشجار. masani. Kalau Ustazah pun suka dukhan al-masani. Kalau antum jawab dukhan masani pun tak, dah cukup dah. Sayarat tak ada pun tak apa. Tetap kilang. Dah tahu dah faham dah tu. Jadi kalau antum jawab al-harkul maftuh, dukhan, tak ingat masani' punya payah nak ingat masani' itu, antum tulis dukhan sayarat pun dah dapat markah. Okay, boleh? Boleh. Boleh, Boleh. terbaik Mumtaz. Okey, jim pula. Istakhrij ithnani mimma yustafadu min al-ayat. Ini okey, tengok pula. Soalan syarhul ayat, ada kebat, ada asilah mutanawiyah. Kebat pun sebenarnya tak kebat pun. Tak berapa tinggi pun sebab jawapan dia sebenarnya dah ada dalam kitab. Cuma dia pusing sikit je soalan ni. Kalau ada soalan kebat nanti Ustazah tunjukkan ya. Okey. Poin yang ketiga yang paling penting dalam tafsir adalah mimma yursyid ilaihil ayat. Mimma yustanbad ayat. Mimma yustafadu minal ayat. Mimma yukhadhu minal ayat. Semua ni adalah membawa maksud apa? Dia nak apa? Dia nak apa? Pengajaran. Betul. Dia nak pengajaran ayat. Apa pengajaran ayat yang antum boleh dapat daripada surah ini? Okey. 3. Kalau nota ni dia dah macam ni. Antum nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Kabur. Kabur? Tak nampak sangat. Ya ke? Tak nampak? Nampak? Tak.
You ke? Tak nampak ya? Kabur. 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 Tak jelas. Okey, Kabur, kalau Hazah. nota ni sebab Ustazah dia bagi dah dekat Ustazah Ain. Ustaz Yusri pun ada, atas mana letak katanya. Antum kalau hafal macam ni, okey, ini dah makni kalimat, sini dia punya syarah ayat pula. Ma yustafadu minal ayat dia kat sini. Ayat pengajaran dia kat sini. Semua tajuk ada kat sini. Empat tajuk ni ada. Ma'ani mufradat, istifadah dia. Pengajaran ayat dia. Semua dekat sini. Jadi kalau macam ni dan ada ayat terus di tepi sini. Dah ada ayat dia dah. Ya Allah, yang ni Ustazah. Ustazah terbuka hadis. Minta maaf. Ustazah terbuka hadis. Nasib baik antum tak nampak. Ya okey juga tak nampak tu. Ustazah terbuka hadis lah. Sorry. Okay, jadi kalau antum tapi sebab nota antum tu Ustazah tak tahu macam mana, bentuknya macam mana, tapi kalau dah memang mudah, dah tersusun, antum terus je lah hafal yang tu. Okay, boleh? Boleh. Okay, Mimma Yursyid nak pendekkan yang mana? Cuba. Mimma Yursyid. Ada nak pendek-pendekkan tak? Ada yang nak pendekkan tak? Tak nak ya? Semua nak hafal panjang-panjang tu? Nak pendek. Pendek. Okey, antum hafal yang pendek macam mana? Entah antum punya dah pendek dah. Cuba baca. Istifadah ayat yang pertama apa? Innal fasad natijah bisyirik billah wa af'alul ma'siyah. Innal fasad, apa dia? Natijah bisyirik billah wa af'alul ma'siyah. Innal fasad natijah min af'al syirk. Okey, dah cukup dah sampai situ. Sebab berlakunya fasad ni sebab apa? Sebab perbuatan manusia yang melakukan dosa syirik, dosa maksiat ataupun natijah min maksiyah pun boleh. Okey, ada pelajar, ada selalu yang tanya, Ustazah boleh tak saya buat ayat sendiri? Tidak digalakkan. Okay, dengar saya cakap, tidak digalakkan. Sebab Ustazah dah cakap pagi tadi, peringkat SMA ni adalah peringkat apa? Ingat tak pagi tadi Ustazah cakap? Peringkat rendah. SMA ni hanya peringkat menghafaz. Okey? Peringkat menghafaz je. Jadi yang ada dalam kitab, yang ada dalam nota tu antum hafaz je. Hafaz je sebab dia memang nak tahu kelebihan antum dalam mengingat, dalam menghafaz. Okey? Jadi yang pertama tu tadi okey betul dah. Al-fasadu natijah min af'alin nas ataupun natijah min af'alin nas min syirk. Daripada perbuatan syirik ataupun min maksiyah pun boleh. Min zambin pun boleh. Yang kedua. Antum pendek macam mana yang kedua? Masa lambat pula line malam ni ya. Assalamualaikum. Kenyang lepas makan. Waalaikumsalam. Malam line Ustazah teruk ke macam mana ya? Antum dengar suara Ustazah putus-putus ke? Tak. Okey je. Okey dah. Juga, tapi kenapa antum tak jawab? Ustazah tanya. Antum dengar tak Ustazah tanya? Dengar. Okey, yang kedua, antum pendekkan macam mana? Kalau tak tahu, cakap tak tahu lah. Yang penting Ustazah dengar suara antum. Nombor dua. Tak tahu. Liyujazi. Innal fasad. Tidak pendek suara. Nombor dua, antum faham tak makna dia? Faham tak maksud dia? Inna hululal fasadi bin nasi biqadarillah ta'ala liyujazi man yaghdabu alaihim ala su'i af'alihim. Faham tak maksud dia apa? Faham tak? Tak. Lakunya fasad ini sebabkan ketentuan daripada Allah. Betul tak? Allah yang bagi fasad ni.
Fasad ni Allah bagi. Tapi kenapa? Sebab Allah marah kepada perbuatan buruk manusia. Mereka ni manusia lah. Okay. Innal fasad biqadarillah. Berlakunya kefasadan ini, kemusnahan ini telah ditentukan oleh Allah. Kenapa? Liyujazi ala su'i af'alihim. Liyujazi ala su'i af'alihim. Dapat tak? Dapat. Dapat. Okay. Yang ketiga apa? Yaqibun nas. Yu'aqibun nas Ala allati ba'dati allati amiluha. Fi Yu'aqibun nas allati dunya amiluha Allah. fid dunya kayatubu ilallah. Allah bagi balasan kepada manusia ni. Kenapa? Allah bagi balasan kat dunia lagi. Kenapa? Kayatubu ilallah. Supaya manusia yang melakukan al-fasad ini kembali bertaubat kepada Allah. Allah. Okey, dapat tak? Dapat. Antum jangan hafal menghinzir buta. Jangan. Antum kena faham. Paling kurang kalau antum lupa pun dalam periksa nanti antum boleh ingat kalimah-kalimah tu. Sebab Ustazah cakap dah tadi untuk DTT dan DTH ni kita tak akan ambil kira untuk perbahasan kawaid. Kawaid Arabiah tu kita memang tak kira. Ala ke min ke fauqa ke hampa belasah lah. Tapi kalimah-kalimah yang mendatangkan makna yang bagi makna yang tepat dalam syarah antum tu dianggap betul. Tapi diharap sangat, Ustazah harap sangat antum tak buat ayat sendiri. Okay, boleh tak? Jangan buat ayat sendiri. Sebab dalam ni macam nota ni Ustazah dah pendekkan. Antum nak ringkas macam mana lagi kan? Jadi bila dah pendek tu antum hafaz sahaja. Kalau tertinggal ala su'i ke su'i amali pun dah diampunkan. Ala ke min semua tu tak dikira. Okey, jadi senang tak? Boleh skor tak insya-Allah? Boleh insya-Allah. Dalam masa yang suntuk sangat ni kalau ada dalam kalangan antum ni yang belum lagi mula menghafaz, Ustazah galakkan antum hafaz dulu ma'anil kalimat, ma'anil mufradat dan juga istifadah ayat ni. Dua benda ni antum hafal dulu sebelum antum hafaz syarah ayat. Okey, boleh tak? Kalau ada yang belum hafaz. Boleh. Okey. Boleh. Antum hafaz dulu ma'anil mufradat dengan mimma yustanbat ni. Dua benda ni antum hafal dulu. Ada baki lagi masa antum hafaz pula syarhul ayat. Okey, boleh? Boleh. Mumtaz Murtafa. Okey. Okey, ini yang tajuk yang ada dalam Ulumul Quran. Okey, yang pertama Nasya'ah Ulumul Quran, Al-Wahyu, Nasya'ah Kitabatul Quran, Al-Ayatul Makiyah wal Madaniyah, At-Tafsir wa Ta'wil dan Aqsamut Tafsir. Banyak kisim untuk Ulumul Quran ni ada 6 tajuk. Okey, untuk tadi ni, okey Ustazah, kita nak sambung ke perbincangan soalan yang kedua? Sambung boleh perbincangan yang kedua ni? Boleh. Boleh. Bincang. Modul ni antum dah bincang ke belum soalan 2018 ni? Belum. Okey, kalau belum maksudnya adalah benefit untuk antum. Tapi kalau antum dah bincang, antum kena bagi tahu lah kan. Sebab Ustazah dah bincang dah tahu dah jawapan. Dah tahu dah macam mana cara menjawab. Okey, perlu tak dia punya kata kunci soalan tu? Perlu tak? Isnaini min anwa'il fasad huwa hiya huma. Perlu ke? Ayah. Tak perlu. Terus dia jawab. Terus jawab jawapan dia. Okey, boleh? Boleh. Kalau ada kawan tak ada dalam Google Meet kita malam ni, antum boleh sampaikanlah dekat dia orang kan. Ustazah husnuzon mungkin ada kekangan yang tak ada line, yang tak ada kekangan lah yang membantu mak ayah ke apa ke kan. Kita tak tahu masing-masing ada kekangan masing-masing kan. Jadi tolong sampaikan pada mereka ya. Jangan berjaya sendiri. Kita berjaya sama-sama insya-Allah. Okey, as-su'alul tsani. Okey, qala Allah Taala. Okay, tengok ayat ni. Tengok ayat ni. Dah tahu ke tajuk dia apa?
Tengok ayat ni, dah tahu ke tajuk dia apa? Rasuah. Pandai. Ar-Rashwah. Sepatutnya antum mesti macam tu ya. Antum tengok je ayat Quran dia, antum dah boleh tahu dah tajuk dia apa. Tu kalau macam tu antum dah agak-agak dah boleh jidan dah tu. Dapat jawab terus mumtaz. Okay. Tengok ni tajuk dia Ar-Rashwah. Soalul alif. Arif ar-rashwah istilahan. Ma hukmuha. Ada berapa kata kunci soalan kat situ? Ada berapa kata tanya kat situ? Dua. Apa dia? Bulat kan? Apa dia? Arif dan juga Hukmah. Muha. Arif dan juga ma. Jadi ada dua jawapan dia nak dekat sini. Okey, antum rasa, okey, tengok pula markah dia ada berapa? Salah darajat, ada 3 markah. Sebab tu saya cakap, kalau untuk tafsir ni, markah dia boleh berubah-ubah. Boleh jadi 1, boleh jadi 2, boleh jadi 3, boleh jadi 4, boleh jadi 5, boleh jadi 6 markah dia. Lebih daripada 6 insya-Allah tak ada. Okey, dia berbeza tadi dengan DTT. DTT kita senang kan? 46. Daripada awal sampai lah hujung. Tapi untuk tafsir ni dia agak berbeza sebab spesifik markah dia tu 15. Agak susah lah kalau kita nak buat 64 kan. Jadi dia akan jadi 2 jadi 1. Itu sebab dia akan ada anak-anak. Soalan ba ada 3 anak. Soalan alif, soalan 1 ada 2 pula anak. Jadi bergantung pada soalan tu. Tengok dekat sini ada 2, Arif ar-Rashwah. Okey, apa ta'rif ar-Rashwah? Cepat. Ar-Rashwah. Ya ma yu'ti li haq aw li batil. Pandai. Muka surat apa tu? Muka surat apa? 67. 67. Okey, ta'rif ar-Rashwah. Okey. Dekat hal ta'lam ataupun maklumat idhafi yang ada dalam kitab ni semua antum kena tengok ya. Tengok. Sebab ada soalan yang keluar daripada hal ta'lam ataupun maklumat idhafi ni ada keluar. Jangan antum terus tinggalkan. Okey. Tengok Arif ar-Rashwah iaitu dia minta istilahan ya. Bukan minta lughatan. Istilahan ma yu'ta li ibtali haq atau li ihqaq batil. Okay, apa hukum dia? Ma hukmuha? Haram. Senang je. Antum rasa mana markah yang 2, mana markah yang 1? Markah 2. Arif 2. Hukum 1. Hukum 1. Dia jadi pemeriksa kertas dah terbaik. Okey. Okey, tengok soal ba pula. Dha alamat sahih atau alamat khata fi al-ibarat al-munasibah. Okey, ni tengok. Nombor 1 ya. Ar-rashi war-ra'ij min arkani ar-rashwah. Cuba antum tengok soalan nombor 1. Dekat mana kedudukan dia dalam buku teks? Kat mana kedudukan dia dalam buku teks? Dekat mana kedudukan dia dalam buku teks? Dalam kotak kecil. Tak kuning. Kecil kan dekat hal ta'lam. Hal Jadi ta'lam. tinggalkan maklumat-maklumat yang ada dalam kotak-kotak kecil hal ta'lam ataupun maklumat idhafi tu. Okay, dia cakap ar-rashi wa ra'ish min arkani rasya. Sahih atau khata'? Sahih. Ahsantum, sahih. Okey, nombor 2. Ar-rashwah tufsid manhaj al-hukm fil ummah. Ni dekat mana? Ini apa ni? Syurur rashwah. ar-rashwah. Keburukan ar-rashwah. Betul ke ni keburukan ar-rashwah? Betul ke? Betul. Betul ya, betul. Ar-rashwah tufsid manhaj al-hukm fil ummah. Okay, yang alif tu yang pertama. Jadi sahih. Yang ketiga, akal amal al-muslim an tariq ar-rashwah halal. Halal. Kotak. Apa? Yang mana yang khata' tu? Halal. Apa yang membuatkan soalan ni khata'? Halal. Pandai. Ar-rabi' ar-rashwah li daf'i ad-dirar wa zulm min anwa' ar-rashwah. Anwa' ar-rashwah ada 4. Ada 4 iaitu li ibtali haq atau ihqaq batil, lil husuli 'ala al-haq, li daf'i ad-darar wa zulm, lil husuli 'ala mansab al. Antum tahu kan makna dia? Tahu kan?
Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Okey, bahagian rasuah ni, okey, yang pertama adalah ibtal hak atau ihqaq batil. Nak mengambil hak orang lain secara batil. Secara tak secara batilnya apa maksud dia? Batil haram. Salah. Pandai. Secara salah. Okey, maksudnya tak menggunakan prosedur yang betul. Nak ambil hak orang tapi menggunakan prosedur yang salah. Okey, yang pertama. Yang kedua, kenapa rasuah? Lil husuli alal haq, untuk mendapatkan sesuatu hak. Contohnya nak mendapatkan tender ke. Sekarang kan ar-rasuah berlaku tak sebenarnya dekat Malaysia ni ar-rasuah? Laku. Rasuah paling kecil ada, yang paling besar ada, semua ada. Sebab tu dia kata akan fasad manhajul hukmi fil ummah. Maksudnya umat kita ni, rakyat Malaysia ni dah fasad dah. Dah berlaku fasad. Kenapa? Sebab kalau pemimpin tak betul, rakyat lagilah tak betul. Okey, jangan cakap susah politik pula. Ini hakikatan, realiti. Betul tak? Betul. Agama antum bakal jadi Perdana Menteri nanti. InsyaAllah. Antum bakal jadi menteri InsyaAllah. nanti. Jadi bila suka sikit ni ingat sikit, oh betul lah aku tak boleh rasuah. Ingat. Jangan rasuah. Okey, haram. Tahu pula tu hukum dia apa? Haram. Okey, untuk mendapatkan hak. Yang ketiga, daf'il darar wasul. Ataupun kita nak bagi darurat kat orang lain. Sengaja bagi rasuah. Okay, aku bayar kau ni, kau jangan bagi dia sekian-sekian. Rasuah orang. Okay, untuk mendatangkan, membuat kezaliman pada orang lain. Na'udzubillah min zalik. Dan yang terakhir, rasuah lil husul ala mansab awamal. Ataupun kita bagi rasuah untuk kita dapat naik pangkat. Aku bayar kau ni, kau tolonglah dapatkan aku pangkat CEO ke apa ke. Na'udzubillah min zalik. Jangan ya, lebih baik kita jadi Uwais Al-Qarni. Tak terkenal di bumi, tapi Masya Allah terkenal di langit. Akhirat pula. Di langit lah bang. Di langit. So, Uwais Al-Qarni. Tak terkenal di bumi. Dia. Tapi Masya Allah, semua rakyat di langit semua kenal dia. Okay. Anwa' ar-rasuah. Dia cakap tadi, lidaf'in dirar wa zulm min anwa' ar-rasuah. Jadi sahih ke tak? Sahih. Okey, sahih. Sebab tu antum kena faham maksud dia. Kalau faham maksud, insya-Allah boleh. Sahih ke tak? Boleh senang jawab. Okey, yang kelima, nahana Allah Subhanahu wa taala an na'kul amwalan nas bil batil. Allah melarang kita makan harta manusia secara batil. Betul ke tak? Allah larang. Betul. Allah larang. Jadi nahana ni larang maksudnya. Jadi betul ke tak? Sahih ama khata? Sahih. Terbaik. Dan yang terakhir, yajuzu an na'khudha bil amwali ila al-hukam rashwah linatawassalu biha ila gharadina. Apa maksud yajuz? Apa makna yajuz? Boleh. Diharuskan mengambil harta orang lain untuk mencapaikan tujuan kita ni. Boleh ke? Tak boleh. Yajuz atau la yajuz? Yajuz atau la yajuz? La yajuz. La yajuz. Tidak boleh. Ya, jadi dekat sini dia tulis yajuz. Jadi jawapan dia adalah khata. Okey, dapat tak? Khata. Okey, soalan macam ni antum kena baca harfin biharfin. Kena tengok betul-betul. Kadang-kadang satu kalimah saja la, kalimah la saja yang membuatkan dia jadi salah. Contoh dekat sini satu perkataan je. Daripada perkataan haram bertukar jadi halal. Satu perkataan je. Antum baca dah habis semua ni tapi antum tak sampai habis, tak sampai hujung. Baca sampai hujung. Antum baca separuh sahaja. Jadi bila baca separuh, maka depan dia pun tak separuh langsung. Shift terus, kosong terus. Jadi tolong baca harfin biharfin, fahamkan, barulah jawab. Okay? Dan soal ujim, tengok soal ujim. Mesti dia ada minta makna kalimat, mesti dia ada minta mimma yustanbad. Tengok, ada minta yustanbad. Okay, apa dia punya pengajaran dia? Oh, ni dah pendek dah ni. Okay. Boleh pendekkan ke? Nak pendekkan ke? Boleh pendekkan lagi. Boleh pendekkan ke?
kita tengok sama-sama. Okey, yang pertama pernah jawab ni. Yang pertama yahtamul Quran min jarimati ar-rashwah. Dia nak pendek kan? Tapi dia buat yahtamul Quran min jarimati ar-rashwah. Jarimah ni ingat je sekolah Ustazah, jeram tu maksud dia apa? Jenayah. Jaromah jenayah. Jeram. Sebab tu banyak jenayah kat jeram ni ya. Okey. Dia jangan report kat Ustaz Aidil pula. Okey, bin jarimah. Jarimah ni maksud dia jenayah. Jadi bila pelajar buat yahtamul Quran, Al-Quran mementingkan min jarimatir rashwah. Mementingkan jenayah rashwah. Betul ke tidak? Betul. Khata. Dia nak pendekkan tapi kurang cerdik. Jadi jangan sembarang pendek-pendekkan ya. Kalau nak pendekkan tanya dulu dengan Ustazah antum. Ustazah macam ni boleh tak Ustazah kalau pendekkan? Macam ni boleh tak Ustazah? Sampai tak maksud saya Ustazah? Sampai tak makna dia Ustazah? Kena tanya. Jangan pandai-pandai pendekkan sendiri. Jadi nombor 1, tak ada perkataan yang boleh dibuang. Ambil semua. Yahtamul Quran bitahzir min kalau tak ada jarimah tak apa. Yahtamul Quran bitahzir min ar-rashwah. Okey, itu pun dah cukup. Aku nak pendekkan sangat kan. Okey, yang kedua apa dia? Tak payah. Ambil 3 je. Nombor 2 boleh pendekkan lagi ke? Akala. Perlu ke malal muslim tu? Perlu ke al-muslim tu? Kita boleh rasuah dengan orang Tak kafir. ada pun tak apa. Tak boleh. Tak apa. Kita boleh je buat akala mala antarik ar-rashwa haram. Okay, senang tak? Makan harta. Kalau antum kes Ustaz cakap tadi, tak payah risau tentang anfi man ala tu. Kalau antum bagi akala mala rashwa haram. Betul ke salah? Betul. 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 Dapat darajatan. Jangan risau. Ustaz cakap kalau anfi tu diampunkan. Okey. Yang ketiga? Yang tiga nak ambil yang mana? Nombor 4. Ambil nombor 4 ya? Nombor 4. Okey, nombor 4 macam mana nak pendekkan? Ar-rashwah hiyal mu'awwal alladhi yahdamul adl. Ar-rashwah sampai al-adlu. Boleh? Ar-rashwah hiyal mu'awwal alladhi akan menghancurkan, akan melupuskan keadilan. Maksudnya rasuah kan, contoh orang nak dapatkan tender. Bila orang dah rasuah, satu pihak lagi ni sepatutnya dia ada kriteria yang cukup untuk mendapatkan tender. Tapi disebabkan datangnya rasuah tu, hadamlah terus hancur, terus yudim ni apa maksud dia? Hancur lah. Maksudnya dah tak ada keadilan dah. Contoh Ustazah sebagai pengetua ya. Ustazah cakap pengetua Ustazah jeram Ustaz Aidil pula kan. Jadi Ustazah lah. Okey, Ustazah sebagai pengetua, Ustazah akan buka tender kantin. Buka tender kantin ada 5 orang yang datang. Okay, salah seorang dia bagi rasuah dekat Ustazah. Okay, saya bagi awak 5,000 ni untuk pembangunan sekolah awak walaupun duit yang dia bagi tu untuk kegunaan sekolah. Bukan untuk kegunaan peribadi. Namanya tetap ar-rashwah. Okay, boleh? Jadi bila ar-rashwah tu kita dapat ar-rashwah, dia akan menghilangkan pertimbangan keadilan tu. Maksudnya tak berlaku adil lah. Padahal semua bawa proposal yang Masya Allah hebat-hebat semua kan. Tapi disebabkan adanya rasuah, berlakulah ketidakadilan. Okay, faham tak? Faham. Sebab tu rasuah ni adalah haram. Ingat ya, antum mesti nak jadi PM kan? Nak jadi menteri-menteri. Nah, ingat. Nauzubillah min zalik. Okey, itu soalan yang kedua. Okey, soalan yang ketiga. Okey. Tengok ayat dia. Qala Allah Ta'ala. Okey, tengok. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tengok. Tahu tak tajuk apa? Assalamualaikum. Ya ke? Tu ada zina-zina sayang oi. Ada zina-zina. Kan? Man. Man uqaddu Wazina. Bunuh
kanak-kanak dan juga larangan menghampiri zina. Okey. Nombor 1. Siapa tu? Kejut. Okey. Tengok hati makna kalimat. Ada tak soalan makna kalimat? Ada juga. Ada. Jadi sebab itulah dia kata perkara yang paling penting makna mufradat, syarul ayat dengan istifadah. Wajib. Okey. Jadi hati makna kalimatnya Ustazah yakin antum dah hafal. Okey, soalul ba. Soalul basil. Tadi yang dekat tauhid tadi dia guna kalimah sil ke? Dia guna kalimah sil ke? Dia guna kalimah apa tadi Ingat tak? Dia guna kalimah apa? Wafiq. Okay, boleh dua-dua. Wafiq ataupun sil. Sambungkan. Gariskan. Okay, ada dua dekat sini. Ini soalan syarhul ayat. Okay, ayyuhal aba dengan nahallahu alal muslimin. Ada dua perkara dalam tajuk ni yang ada dua perbincangan syarhul ayat dia. Yang pertama ayyuhal aba. Suruhan Allah Ta'ala kepada mak ayah, ibu bapa. Dan yang kedua, larangan Allah terhadap orang-orang Islam. Okey, tengok. Kotak dia tu. Yang mana satu? Ijtinab min kullil muqaddimat allati tufdi ila zina. Zina. Zina ayuhal aba' ke? Suruhan La. Mana? La. Allah muslimin. Okey, pandai. Sebab tu saya cakap jangan menghafal menghizib buta. Kena fahamkan ayat dia. Okay, yang kedua, la taqtulu auladakum wa la ta'idu banatakum khawful fak awil 'ar. Jangan bunuh anak-anak kamu, jangan tanam anak perempuan kamu kerana takutkan kemiskinan. Yang mana? Ayyuhal Aba. Okey, pandai. Yang ketiga, nahnu narzuqukum wa narzuqu ghairukum min makhluqatina allati la tasah. Kami bagi rezeki pada kamu, bagi rezeki kepada orang lain, bagi rezeki kepada makhluk lain. Allati la tasah, tak ada pun sekatan. Semua Allah bagi, tak ada pilih-pilih pun Allah bagi rezeki ni. India ke Cina, hang kafir ke, hang Islam ke, semua Allah bagi. Betul tak? Kalau tidak takkanlah orang Cina lagi kaya kan, orang India kaya. Okey, jadi dekat sini yang mana? Ayyuhal aba. Aba. Pandai. Dan yang terakhir, azina. Dah ada dah kat lima azina tu. Tu apa? Allah muslimin. Ini zina. Allah larang kita melakukan zina. Bukan sahaja melakukan zina ya. Allah sebut dalam Al-Quran bukan wala zina. Allah sebut apa? Wala taqud. Jangan kamu menghampiri perbuatan zina. Maksud perbuatan zina tu bukan dah berzina ya. Berzina tu maksudnya dah percampuran pergaulan laki dan perempuan. Tapi kalau ini dia kalau maksiat zina, takrabu zina ni adalah perkara yang contohnya berciuman, berdua-duaan di tempat yang gelap. Itu adalah takrabu azina, perkara yang membawa ke arah perzinaan. Na'udzubillah min zalik. Maknanya perkara zina ni dia akan membawa kita seumur hidup, akan mengganggu fikiran kita seumur hidup. Na'udzubillah min zalik. Okey, jangan cakap walaupun antum lelaki, minta maaf cakap, walaupun antum lelaki, antum menganiaya perempuan, menganiaya dekat Selangor. Lepas tu antum pergi pula negeri Kelantan ni, tak apa, aku nak cari isteri yang solehah, aku pun berhijrah ke Kelantan. Aku nak berhijrah ke negeri lain, nak cari perempuan yang baik-baik. Sedangkan antum telah berzina sehingga mengandungkan perempuan tu, antum tak tahu pun antum dah ada anak sebenarnya. Perkara itulah yang akan mengganggu fikiran antum sepanjang hidup antum. Walaulah antum berjaya lah macam mana sekalipun. Na'udzubillah min zalik. Ingat lelaki, jangan buat perkara ni. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh Zah. Mesti. Jangan. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Okey. Zazah kalau cakap bab-bab ni takut ya. Takut Zazah ada anak perempuan. Zazah ada anak buah lelaki. Takut ya cakap bab-bab ni. Kena hati-hati. Okey, yang kedua. Uzkur ithnaini min syurur az-zina. Syurur az-zina ada berapa? Ada yang dah tidur dah ke? Tak ada. Tak ada. Masih hidup. Tak ada. Dalam kubur ni antum. Belum. Sedar lagi.
Dengar lagi ya. Alhamdulillah. Tu ciri-ciri Mumtaz Sofi dah hadir dah tu. Alhamdulillah. Amin. Ha. Amin. Amin. Okey. Apa dia syurut az-zina? Syurut az-zina banyak ya dia bagi. Ada 6. Okey, kita tengok syurut az-zina ada 6. Antum hafazlah 3. Hafaz 3. Pilih cepat. Yang mana 3? Cepat pilih 3 yang mana? Yaftahu zina babul amal qabih. Okey, yang pertama nombor 1. Yaftahu zina babul amal qabih. Okey, betul. Yang pertama, yang kedua? La taslu fihi mahabbah. Okey, ambil yang nombor 2 juga. La tahsal fihi al-ulfah wal mahabbah. Sampai ulfah pun dah dapat dah. La tahsalu fihi ulfah. Dah tak ada dah sifat belas ihsan tu dah tak ada. Orang yang berzina ni. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga? Al-mar'a zaniya yakraha kullun nas. Tengok ayat ni. Al-mar'ah az-zaniyah yukrihuha kullun nas. Dia sebut apa? Perempuan yang melakukan zina dibenci oleh semua manusia. Dibenci oleh semua manusia. Kenapa disebut dekat sini az-zaniyah? Kenapa disebut perempuan? Kenapa tak sebut lelaki? Laki tak salah. Lelaki apa? Mengandung. Kita mengandung. Pandai. Sebab evidence dia berlaku pada perempuan. Bukti melakukan zina tu terjadi pada perempuan. Sebab dia mengandung. Tapi adakah itu perkara yang membolehkan lelaki suka-suka hati je nak mengandungkan orang? Tidak. Alhamdulillah min zalik. Tak. Sebab tu ada doa yang disunatkan baca ya. Allahumma ghfirli minaz dhunubi tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji. Peliharalah kemaluanku minal fawahish, daripada melakukan perkara-perkara jahat. Amalkan doa ni ya. Lelaki ke perempuan, amalkan doa ni. Okey. Yang ke Jim, uktub isnaini. Istifadah lagi. Bosan ya soalan itu juga. Bosan tak? Bosan. Maksud Ustazah nak cakap bosan ni bukan melampau cakap ayat Quran bosan ya. Ustazah nak cakap bosan ni sebabnya soalan ni bentuk tu juga. Kalau antum tak skor, salah siapa? Salah Ustaz Yusri ke? Salah diri sendiri. Salah diri sendiri. Sebab bentuk soalan dia antum dah tahu dah. Itu je. Makna mufradat. Istifadah. Mimma yustanbat. Syarul lah. Itu sahaja. Ulang-ulang kot tu je. Jadi antum kena skor. Okey. Isnania. Istifadah dia antum boleh ambil mana? Pendek-pendek. Oh dah pendek sangat dah. Nombor 1. Al-hayatu inna tu antum tak apa. Tak tulis tak apa. Tak tulis tak apa. Antum terus je. Al-hayatu haqqun li-sighar walil kibar. Kehidupan ni semua orang ada hak. Kanak-kanak ke, sigar ke ataupun kibar. Orang tua semua ada hak masing-masing. Tak boleh kita nak cakap kita peliharalah kanak-kanak yang tua tak apalah mampus cepat. Tak boleh ya. Sebab hayah ni ada hak masing-masing. Sigar ada, kibar pun ada. Okey, lagi pilih yang mana? Nombor 1 lagi. Nombor 2 senang. Nombor 2. Inna Allah huwar razik. Tak payah inam tak apa. Allah ar-razik. Lil aulad, untuk anak-anak. Wal aba, ataupun untuk anak, untuk mak ayah. Ar-razik. Allah ar-razik. Boleh faham kan? Sebab tu antum kena faham. Kalau faham senang tak hafaz? Senang kan? Senang. Sebab tu kena faham. Jangan menghafaz apa? Jangan menghafaz apa? Menghinzir buta. Menghinzir buta. Menghinzir umpun. Hinzir buta. Hinzir buta. Jangan, cukuplah hinzir yang buta. Kita jangan jadi hinzir dan kita jangan buta hati. Okey, dan yang ketiga? Ambil yang mana pendek? Nombor 4. Senang. Apa dia? Bikaunihi fahisha. Cukup sampai situ. Wasafallah az-zina bikaunihi fahisha. Allah sebut dah zina ni adalah perkara yang fahisyah, yang buruk. Okey, dapat?
Dapat. Beres. Baik. Dapat. Tiga tajuk terus. Okey. Kita balik pada tajuk tadi. Kita tengok balik tajuk. Tajuk dia. Mana tajuknya ya? Ya. Mana tajuk? Okay, ni tajuk ulumul Quran. Tajuk tafsir dulu. Okey, tajuk tafsir tadi. Okey. Tengok tajuk tafsir ada 4. Al-fasadu min aidin nas, ar-rashwah, man'u qatl al-fal wa zina, as-sarqah. Ada 4 tajuk. Okay, antum tengok tadi kita bincang, kita dah tengok soalan, contoh soalan 2018, ada berapa tajuk yang keluar? Ada berapa tajuk yang keluar? 4. 4 ke bang? Kita bincang apa tajuk tadi? 3. 2. 3 saja kan? Tajuk mana yang tak keluar? Tajuk mana yang tak keluar 2018? Zina. Sarikoh. Okey, tajuk As-Sarikah je tak keluar. Okey, sekarang Ustazah nak suruh Ustazah nak bagi tips untuk kalau antum dah hafal 4 ni ahlan bikum. Ni kalau yang belum lagi bukan belum mula hafaz je, yang belum lagi komplit hafaz. Okey, Ustazah bagi pilihan dekat antum macam ni. Antum pilih sahaja mana-mana 3 tajuk daripada 4 ni. Pilih sahaja 3 tajuk daripada 4 ni. Antum hafaz tamam. Antum hafaz betul-betul, cukup dah 3 tajuk. Okay, kenapa saya cakap 3 tajuk? Sebab antum perlu, tengok dekat soalan dia, tengok arahan dia. Ajib an su'alaini faqat. Ajib an su'alaini faqat minal as'ilatil atiyah. Daripada 3 soalan ni. Dia bagi 3 soalan. Yang kita kena jawab berapa? 2 sahaja. Okey, katakan antum hafaz 3. Okey, Ustazah bagi contoh Dengar betul-betul. Ustazah bagi contoh, antum hafaz ar-rashwah, man'u qatlul afal wa zina dan juga as-sariqah. Okey, antum hafal 3 ni. Antum tak hafal al-fasadu min aidin nas. Sebab antum fikir soalan al-fasad ni tiap tahun keluar. Okey, sekarang antum target hafal ar-rashwah, man'u qatlul afal wa zina dengan as-sariqah. Hafal 3. Tiba-tiba keluar soalan al-fasad. Keluar soalan al-fasad, keluar as-sariqah, keluar man'u qatlul afal wa zina. Boleh tak antum jawab 2 soalan? Masih boleh tak antum jawab 2 soalan ni? Boleh. Boleh ya? Sebab antum hafal 3. Ar-rashwah, man'u qatlul afal wa zina dengan as-sariqah. Tapi tiba-tiba keluar al-fasad. Tapi al-fasad jika keluar tak? Dia ada keluar man'u qatlul afal wa zina, as-sariqah. Jadi antum masih lagi boleh jawab 2 tajuk ni, iaitu man'u qatlul afal wa zina dan juga as-sariqah. Jadi boleh tak jawab 2? Boleh. Boleh. So sekarang antum nak target hafal 4 ataupun nak hafal tamam sampai lunyai, antum nak hafal 3 saja. Boleh. 3. Okey. Kalau antum rasa berat untuk sekarang, antum hafallah 3 dulu. 3 dulu ya. Ni Ustazah cakap untuk SMA. Kalau antum rasa berat nak hafal 4 sekarang ni masa dah mudai, dah sempit, dah zamah sangat, antum macam-macam lagi nak hafal. Antum hafazlah 3 dahulu. Itu sudah memadai untuk antum dapat salasuna darajah. 30 markah full. Jangan risau. Okey, boleh? Ini tips lah. Tips untuk yang saat-saat akhir ni. Kalau antum bulan Januari, antum ni adalah calon 2021, Ustazah bagi harfin biar harfin antum hafal. Tapi sebab antum adalah calon 2020, Ustazah fixkan lagi tajuk dia. Okey, boleh? Boleh ke tak? Macam dah tak semangat je. Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Rabi'. Kita tengok as-soalur rabi'. Okey, as-soalur rabi', kisim yang kedua iaitu ulumul Quran. Ulumul Quran ni daripada cabang tafsir juga. Okey, arif ulumul Quran. Darjatan je tapi 3 baris dia bagi tu. Okay, ulumul Quran. Muka surat berapa? Muka surat berapa? 27. Okey. Okey, ta'rif. Okey, apa ta'rif ulumul Quran? 2 markah je ni.
Takrifnya tu panjang. Antum hafal sampai mana? Habis ya? Antum hafal habis ya? Sampai bil Quranil bagus. Karim. Sampai bil Quranil Karim. Ambillah satu. Min haisu dah ambil satu. Al-ilmu alladhi yatanawalul abhas tata'allaku bil Quranil Karim. Ilmu yang membincangkan. Al-ilmu yubhasu, antum terus buat al-ilmu yubhasu allati tata'allaku bil Quran pun boleh. Ilmu yang membincangkan tentang yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Dari sudut apa? Ambil salah satu. Min haitsu, yang paling senang apa? Ma'rifah asbab nuzul. Contohnya. Contohnya ma'rifah asbab nuzul. Cukup sampai situ. Faham ke tak? Faham ke saya cakap? Faham. Okey, faham. Tamam. Ambil satu. Ilmu alladhi yatanawalul abhas allati tata'allaku bil Quranil Karim. Ilmu yang membincangkan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Contoh dia apa? Min haitsu asbabun nuzul. Senang tak? Asyik je Ustazah paksa antum cakap. Ya? Senang. Mindset ni kena betul. Easy lah bro. Busy lah bro. Nyantek doang. Okey. Okey, ta'rif ulumul Quran 2 markah saja Okey. Yang kedua, imla al-faraghat al-atiyah li bayani nasya'ati ulumul Quran. Ahdi Rasul. Okey, ni senang je. Ahdi Rasul. Lepas tu ada ahdi siapa lagi? Asri? Sahabah. Asri sahabah. Lagi? Sahabah. Ahli tabi'in. 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 Tabi'in wa tabi'in. Tabi'in. Okey. Itu senang sebab tu 2 markah saja. Ingat-ingat, ada 3 zaman. Zaman Rasul SAW, zaman as-sahabah dan juga tabi'in. Ingat ya? Okey. Ingat. Okey. Baikin biijaz an-nasya'ati ulumul Quran fi asr as-sahabah. Okey, pada zaman sahabah. Pada zaman sahabah, dia ada 3 kotak kat situ, ada 3 bulatan kat situ. Kat dalam kotak. Yang pertama, fi hilafah siapa? Abu Bakar. Yang kedua, seluruh hilafah dia tu. Uthman. Yang kedua, Uthman. Yang ketiga, Ali. Ali radhiyallahu anhu. Umar dekat mana? Umar pergi mana ni Umar? Ketua Umar. Zaman Bakar. Umar dekat Khilafah Abu Bakar. Dalam zaman Abu Bakar. Pandai. Sebab dah ditulis oleh Zaid bin Sabit, akhirnya yang wafiq, yang wafiq dia adalah Umar radhiyallahu anhu. Okey, boleh? Tulis saja hilafah-hilafah tu. Abu Bakar, Uthman, Ali, antum dah dapat 3 markah. Okey, senang. Okey, jadi apa yang berlaku pada zaman Abu Bakar? Apa yang berlaku? Yang mana? Antum nak tulis yang mana tu? Amarah Zaid bin Amarah Sabit. Zaid bin Sabit Quran. Cukup sampai situ. Amara Zaid bin Thabit bi kitabatil Quran. Okey. Pada zaman Abu Bakar minta Zaid bin Sabit menulis Al-Quran. Okey, pada zaman yang kedua Uthman apa pula? Jam'ul Quran fi masa wahid. Fi masaf wahid. Betul, pandai. Dikumpulkan semua Al-Quran menjadi satu mashaf. Okey. Tapi antum kenalah juga tahu maklumat-maklumat yang belakang tu ya. Diwafiqkan oleh Umar. Kemudian dah dijadikan mashaf wahid. Lepas tu dinamakan mashaf itu sebagai apa? Resam Osmani. Resam Osmani. Okey, ingat. Yang pertama pada zaman Abu Bakar ada 2 benda. Disuruh Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran. Kemudian bila Zaid bin Sabit dah selesai tulis Al-Quran, siapa yang wafiq dia? Siapa yang wafiq ni apa maksud dia? Setuju. Verify. Verify apa maksud verify? Mengesahkan. Setuju. Mengesahkan. Mengesahkan. Mengesahkannya adalah Umar. Dan pada zaman Uthman, mereka telah disuruh Jam'ul Quran. Mengumpulkan Al-Quran menjadi mashaf wahidin. Kemudian dinamakan mashaf itu dengan nama Sumyan Rasmul Uthmani. Okay, boleh?
Boleh. Dan yang ketiga, Boleh. pada zaman Khalifah Ali radhiyallahu anhu, Ali telah meminta Aba Aswad Ad-Duali. Okay, Aba Aswad Ad-Duali ni adalah tokoh ulama nahwu ya. Aba Aswad Ad-Duali untuk apa? Untuk wad'i qawaid lughatil arabiyyah. Dia meletakkan qawaid nahwu ini kenapa? Lihimayatil lughatil arabiyyah, untuk memelihara bahasa Arab. Maksudnya dia bariskanlah. Aba Aswad Ad-Duali ni dia bariskan mengikut qawaid nahwu. Okey, boleh? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Terus yang saya sebutkan ni, antum kalau boleh terus masuk dalam kepala, terus masuk. Okey, ada berapa khalifah? 3. Ada 3. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Usman. Ali. Ali. Sampai tengok kitab. Jawab dalam bahasa Melayu. Apa yang berlaku pada zaman Abu Bakar? Nulis Sabit Untuk menulis Al-Quran. untuk kita batil Quran. Okay, lepas tu wafiquhu Umar, dan disahkan oleh Umar. Umar. Pada zaman Uthman Mengumpul Al-Quran pada satu mushaf. jadikan satu mashaf, kemudian sumiyat Dinamakan Dasar Usmani. sumiyat birrasul. Itu cakap bahasa Melayu ni, ingat tak kalimah Arabnya? Ingat. Ingat. Bahasa Melayu pula. Okey, dan yang ketiga pada zaman Ali minta siapa? Aba Aswad Ad-Duali. Aba Aswad Ad-Duali. Akan kuat bahasa Arab. Meletakkan kaedah-kaedah nahwu. Wad'i, ingat wad'i untuk menetapkan qawaid nahwu. Kenapa? Himayatil lughatil arabiyyah. Arabiyyah. Keaslian bahasa Arab. Arab. Kazak. Mumtaz. Meletakkan titik. Jelas. Okey. Ada soalan ke setakat ni? Ustazah cakap je. Antum ada soalan ke? InsyaAllah tak ada. InsyaAllah tak ada. Tak ada tak? Okey, tak ada. Alhamdulillah. Okey, ada masahih atau alama khata fil ibarat al-munasibah. Jam'ul Quran fi qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahdahu. Betul ke? Betul. Kumpulkan Al-Quran fi qalbi Rasulillah inda ahdahu. Betul ke? Betul ke? Betul. Betul lah. Betul. Al-Quran fi qalbihi. Kat mana jawapannya? Sama Rasulullah. Pada zaman Rasulullah. Pada ahdi, pada zamannya. Nya tu kembali kepada siapa? Rasulullah. Sallallahu. Jawapannya betul ke tak sayang? Betul. Kan dekat dalam buku teks ni dia tulis je yang nombor 2 tu, Jam'ul Quran fi qalbihi. Sampai situ je. Lepas tu dia tambah dekat sini fi qalbi Rasulillah inda, ketika zamannya. Zaman tadi kan Rasul. Tadi kita sebut ada 3 zaman. Sahabat dan juga tabi'in. Okey, jadi jawapan dia Sahih. Okay, Sahih. Amr bin Al-As wa Syekh Al-Mukri'in wa Mufti Al-Madinah. Tu muka surat berapa tu? Amr bin Al-As. Itu dah termasuk dalam tajuk Wahyu Wahyu. Dalam tajuk Wahyu. Dalam tajuk Wahyu. Amr bin Al-As adalah Syekh Mukri'in. Betul ke tak? Ya. Betul. Siapa Syekh Mukri'in? Salah. Bin Sabit. Zaid bin Sabit. Pandai. Okey, yang ketiga. At-tabi'un la yajtahiduna fi tafsir ba'd al-ayat. Tu saya cakap tadi. Dia letak la je. Dah sentence tu dah salah dah. Ayat tu dah salah. At-tabi'un la yajtahiduna fi tafsir ba'd al-ayat. Betul. Khata' ke sahih?
Qata'. Ta. Jangan Ta. ngantung ya. Khata' ngantung. Qata'. Khata' ya. Okey, yang keempat. Ar-ru'ya sadiqa sadiqa fi an-naumi lil anbiya wal mursalin min kayfiyah nuzulil wahyi. Betul. Betul kan? Betul. Betul. Yang nombor 4 tu. Okey, betul. 2 betul, 2 salah. Okey, Dal. Kau tak sempat pula masuk hadis ya. Uzkur ithnaini min kutab al-wahyu ma'a tarajimihima biijazin. Okey, kutab wahyu. Kutab wahyu, tengok kutab wahyu, tarajim kutab wahyu. Okey, antum tulislah siapa-siapa pun yang antum suka. Ini ada juga dia punya ringkasan dia ya. Nanti boleh minta dengan Ustaz Zain. Ada ringkasan dia ni. Okey, Zaid, antum nak pilih yang mana? Cepat. Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Zaid bin Sabit. Okey, Zaid bin Sabit. Kutab wahyu yang pertama Zaid bin Sabit. Okey. Tuliskan tarajim dia apa? Zaid bin Sabit apa antum nak buat? Antum paling kurang antum hafal lah nama, kunyah, lepas tu wafat dia bila. Okey. Nama dia siapa? Nama Zaid bin Sabit siapa? Zaid bin Sabit Ad-Dhahak Al-Ansari. Kunyah dia. Abu Sa'id. Abu Sa'id wa Abu Kharijah. Abu Kharijah. Kharijah. Okey, yang ketiga, hafal 3 alal aqal salasa. Hafal semua lagi bagus ya. Okey, yang ketiga, Gua Syekh. Syekh Muqarra'in. Syekh Muqri'in. Ataupun Mufti Madinah. Antum tulis Mufti Madinah pun dah dapat markah. Okey, Mufti Madinah. Okey, yang kedua, kutab yang kedua, siapa? Kutab ni bukan kitab dia. Ustaz Zari tahu juga antum ingat kutab ni adalah penulis wahyu. Okey, yang kedua antum ambil siapa? Ambil Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Amr bin Al-As. Pendek-pendek. Kan? Okey, Ubay bin Ka'ab. Apa gelaran dia? Abu Tufail. Abu Manzir. Okey, Abu Tufail. Abu Munzir pun boleh. Okey, Ayu Wahid salah satu. Okay, lagi. Apa lagi nak tulis tentang diri Ubay bin Ka'ab ni? Sayyidul Muqarra'in. Sayyidul ketua Qari, Sayyidul Muqri'in. Okey, dah dapat 6 markah. Senang tak? Senanglah. Easy lah bro. Easy. Sahlah. 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 Okey, kita masuk pula kisim hadis. Sama juga. Salah. Sama juga. Hadis, ma'anil mufradan, hifzul hadis. Cuma untuk hadis ni antum kena hafal 5 hadis tu. Wajib hafal hifzul hadis. Ada berapa hadis? 5. Ada 5 ya? Ada 5 hadis. 5 hadis tu antum wajib adal hafal matan dia. Paling kurang matan dia. Kalau dah tak sempat antum nak hafal sanad dia tu, antum hafazlah dia punya matan. Okay, boleh? Wajib hafaz. Sebab ada soalan hafazan hadis. Okay, yang kedua asilah mutanawi'ah. Okay, asilah yang dia masukkan apa perbincangan syarah hadis. Allah Akbar. Apa perbincangan syarah hadis. Dan yang ketiga, mimma yursyid ilaihil hadis, mimma yustanbat, mimma yustafad, mimma yukhad. Sama tak dengan tafsir tadi? Sama sebiji, kecuali tafsir tidak perlu menghafaz ayat Quran. Cukup tahu ayat Quran ni menunjukkan tajuk yang berkaitan dengan apa. Itu cukup tahu. Tapi untuk hadis, labudda alaikum hafaz hadis. Mesti hafaz hadis. 5 tanpa gagal. Okey. Maksudnya tanpa gagal apa? Tak ada pilihan. No choice. Okey. Wajib hafal semua. Okey. Apa tajuk? Okey, ni ulumul hadis. Kita tengok hadis dulu Okey, tajuk hadis Fitratullah. Fadailu salatul tahajud. Haqiqatul muflis. Sab'atun fi zilillah. Al-hathu ala talabil ilmi. Ada 5 tajuk hadis. Okay, 5 tajuk hadis dia sama juga konsep dia.
Dia keluarkan 3 soalan, antum jawab 2 sahaja. Keluar 3 soalan, antum jawab 2 sahaja. Okay, jadi kalau dia bagi 5 tajuk macam ni, alal akal paling kurang antum kena hafal berapa tajuk? Antum kena hafal berapa tajuk? 3. 3. 3 tak selamat. 4. 4. Oh, kalau 5 tu terus Mumtaz Sofi. Macam tu. Sofi dia tu ditekan sikit. Sofi. Macam tu. Tapi kalau Sahlah. saja nak hilangkan ngantuk, antum ngantuk dah ke? Bosan ni Ustazah ni bebel. Tak ngantuk. Tak mengantuk pun. Kalau antum Ustazah nak lempang-lempang ke, hempuk-hempuk sikit kan? Semangat. Tak ngantuk lah bro. Okey, jadi antum alal akal paling kurang antum hafaz 4. Okey, 4 antum rasa antum nak hafal 4 yang mana? Dalam 5 hadis ni, hadis mana yang agak panjang? Syarah dia. Hadis wajib hafal ya? Hadis wajib hafal 5. Syarah dia yang mana paling panjang? 5 ni. Last sekali. Ala talabin ilmi ke? Hadis muka surah apa bang? Kakak, muka surah apa kakak? Okey ni, 110. 110 Fitratullah ni sebabnya kita dah lali dah biasa soalan tu kan. Fitratullah, hafallah Fitratullah. Fadail solat tahajud, antum tiap-tiap malam bangun tahajud kan? Betul. Betul. Alhamdulillah. Zan kan? Mumtaz. Okey, tajuk yang kedua fadail solat tahajud, ambil lah. Okey, ambil. Senang ni, solat tahajud ni senang, pendek. Okey, Hakikatul Muflis. Hakikatul Muflis pun Sahlah. senang. Sahlah. Sahlah. Yang keempat Sab'atun fi zilillah. Panjang tak? Sahlah. Bukan salah bang. Sahlah. Yang agak-agak susah dekat mana sebenarnya? Susah nak faham. Belakang. Al-hasu ala talabil ilmi ke pendek lah weh. Al-hasu ala talabil nangis tengok. Itu sangat. Sab'atun fi zilillah kot. Betul. Allah, sebenarnya kalau antum tengok hadis ni memang berkisah tentang ma'ani kalimat, syarah hadis 2-3 sikit, lepas tu memang yursyid. Tu sahaja. Betul tak? Betul. Senang sangat. Jadi lepas tu Ustazah dah suruh antum pula pilih 4 saja. Kalau antum nak hafal 5 ahlan bikum. Tapi ni kalau yang memang dah tak sempat, antum fokus hafal harfin biharfin. Bidab sebiji 4 tajuk sahaja. Okey. Jadi terpulang lah dekat antum nak pilih yang mana. Terpulang. Ijtihad antum lah. Tadi tabi'in yang ijtihadun kan. Ni ijtihad antum pula. Untuk menentukan masa depan antum. Nak pilih tajuk yang mana. Boleh, beres. Yang penting 5 hadis tu wajib hafaz. Okay, walaupun antum tak pilih hadis tu, tapi antum kena juga hafaz hadis tu. Sebab itu adalah hadis hafazan yang wajib. Okey, sebab nanti form 5 tu akan ditasmik akan ada syafawi. Untuk hadis ni ya. Okey, akmil hadhil hadis. Okay, boleh tak? Ini tadi kita dah baca dah kan siang tadi. Mamin Mauludin. adu ala al-fitrah fa abawahu Yuhawidani. Wa yumbajisanihi. Kama tuntajul Bahimatu. bahimatan jam'ah. Hal tuhissuna. Jada'a. Jada'a. Abu Hurairah waqra'u in syi'tum. Fitratallah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi dekat sini 6 darajat.
markah untuk hafazan hadis. Jangan tadi markah paling tinggi dalam tafsir hadis. Bentuk markah yang paling tinggi. 1 kan saya cakap tadi darajah wahidah, darajatan, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh dan paling tinggi 6. Jadi antum hafaz hadis nak sita darajat dalam mana kalimat dia? Ini kalimat fiqah apa? Khalikah. Khalqatu. Apa bawah? Al-walidain. Al-walidain. Ada Mujtama' al-an. Itu. apa dia? Jaga apa? Waktu adin. Al-atraf. Okey. Dan yang soalan Jim, salah sami mayursyid. Okey, apa dia? Pengajaran hadis. Pengajaran hadis ni apa? Pengajaran hadis Fitratullah ni. Senang ya soalan ni. Dapat 15 markah terus. Dia tak tanya syarah langsung. Kan? Dia tak ada tanya syarah kan? Tak. Ya, senang. Ada. Okey, Jim. Mimma Yursyid. Okey, Mimma Yursyid yang mana? Antum ambil yang mana? Cepat. 3 yang pendek. 1. Inna jami'al mauludin yuladuna alal fitrah al-Islam. Okey, senang. Yang kedua? 3. Innal Islam huwa din. Yang ketiga. Innal Islam huwa dinul qayyim alladhi la iwajalah. Tak ada pertikaian dah lagi. Memang din Islam ni lah yang paling qayyim. Yang paling bernilai sekali. Okey, yang ketiga antum ambil mana? 4. Oh, antum ambil 4 ya. Kalau Ustazah suka 5. Tak apa sama Ustazah suka 5. Panjang. Saya suka. Yang kelima senang. Al-muhafazatu ala awamirillah wa nawahihi. Memelihara setiap perintah Allah dan larangannya. Panjang ke? Pendek kot. Faham mana? Sampai nawahihi. Al-muhafazatu ala awamirillah wa nawahihi. Pelihara setiap segala perintah Allah dan juga larangannya. Senang kan? Senang. Kan tak tahu maksud cakap Sahlan. Sahlah. Okey, pandai ya. Okey, soal hadis. Okey, tengok hadis ni tajuk dia apa? Fadail solat tahajud. Fadail solat Tahajud. Pandai. Fadail solat tahajud. Hindu. Yahbitu. Tabaraka. Taqaddasa wa tanzah. Thuluthul lailil akhir. Salam. Senang. Sama ya. Hadis ni pun wajib hafal kullu ma'anil mufradat. Semua wajib hafal. Ma'ani mufradat dia. Okey, salah min fadail salatut tahajud. Apa kelebihan salat tahajud? Cepat. Ini antum hafal panjang ke pendek? Taqribu ilallah. Wa huduran lil qalbi. Macam mana? Asbab taqribu al-qalbun ilallah. Asbab takribun ilallah. Oh, entah ni terus nombor 4. Terkejut Ustazah. Punya Ustazah cari nombor 1. Aqwa huduran lil qalbi. Okey, yang pertama apa? Ambil nombor 1 yang mana? Aqwa. Aqwa huduran lil qalbi. Aqwa huduran lil qalbi. Okey. Aqwa huduran lil qalbi. Akan mendatangkan satu kekuatan dalam hati kita. Okey. Lepas tu lagi. Ataupun antum nak ambil azamu ta'thiran fin nafsi. Memberi kesan yang sangat mendalam pada diri kita pun boleh. Azam ta'thiran fin nafsi. Memberi kesan yang sangat besar pada diri kita. Okey, yang kedua pendek kan? Yurisu al-ikhlas fi qalbi. Yurasul ikhlas fi qalbil muslim. Yurasul ikhlas fi qalbil muslim. Memang muslim lah kan? Kafir mana pula solat tahajud tak? Betul? Tak ada ya. Okay, yang kecuali dia dah memang muslim lah ya. Dah masuk Islam. Okay, yang ketiga. Mana? Nombor 4. Ambil nombor 4. Taqrabu ilallah. Apa? Buqarbu ilallah.
solat tahajud ini adalah wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pandai. Okey, apa istifadah dia? Okay, apa memang yursyid dia? Tiga. Qiyamul lail mandub. Mandub wa sunat muakkad. Okey, qiyamul lail mandub wa sunnat muakkadah. Okey, yang kedua? Afdhalus solat Faridah. Afdal sampai faridah saja. Afdalus solat ba'dal faridah. Maksudnya apa? Solat tahajud ni adalah solat yang paling afdal selepas solat fardu. Fardu, ya betul. Lagi? Yang ketiga antum ambil yang mana? Alasul muslimin. Asul muslimin. Muslimin ala tazawwud minat taqwa. Menggalakkan kita orang Islami untuk menambahkan ketakwaan. Okey. Ala tu ampun je lah kalau salah. Kalau terlupa, tertinggal tu diampunkan. Okey. Okay, habis soalan tadi. Soalan sahabat. Soalan sahabat. Boleh lagi ke? Boleh. Boleh sangat. Kakak-kakak boleh ke? Boleh Ustazah. Boleh. Boleh Ustazah. Alhamdulillah. Boleh Ustazah. Boleh. Okey, soalan sahabat. Okey, tengok hadis ni. Tengok tajuk apa? Hakikatul muflis. Hakikatul muflis. Nah, okey, hakikatul muflis. Okey, dia minta juga ma'ani mufradat. Dia minta apa beza muflis dunia dengan muflis akhirah. Dekat soalan ba 2 ada soalan kebat. Ma atharul muflis 'alal mujtama'. Tuan-tuan tak nak bincang ni. Hati ma'ani kalimat ni tak payah bincang boleh? Yang antum boleh jawab. Okey, ba antum boleh jawab tak? Ba yang satu. Farqu bainal muflis fid dunya wal akhirah. Boleh kot? Apa beza dia? Muflis dunia apa? Man la dirham lahu wala mata'. La yamliku dananir. La yamliku ad-dananir. Dia tidak mempunyai dinar. Wal amlak ataupun apa-apa sahaja harta. Mimma yantafi'u bi. Apa-apa sahaja yang harta yang boleh memberi manfaat pada diri dia. Ini muflis dunia. Orang pandang orang yang muflis ni apa? Kat dunia ni kita pandang orang muflis apa? Apa maksud muflis kat dunia? Orang yang tak ada duit, betul? Yang tak ada harta. Betul. Di dunia. Betul. Apa yang dimaksudkan dengan muflis akhirat? Muflis akhirat adalah tadi' hasanati wala yabqa lahu sawab. Tadi' hasanati, hilang segala kebaikan dia wala yabqa lahu sawab. Dan tak ada baki pun daripada pahala kebaikan hasanah yang dia buat kat dunia tu, langsung tak ada baki pahala. Kenapa? Bisa babi zulmihi. Disebabkan kezaliman dia. Sampai situ cukup? Dapat tak? Dapat. Okay, dapat. Beres. Okay, fi ra'i. Ma atharul muflis 'alal mujtama'. Apa kesan muflis ni pada masyarakat? Apa kesan dia? Cepat bagi hadiah. Semua senyap. Tiba-tiba time ni line terputus lah Ustazah. Cepat. Aduh. Tergeram. Fi ra'yi ma'athar muflis 'alal mujtama'. Apa kesan muflis ni kepada masyarakat? Kita tengok orang muflis tu macam mana? Hidup tak tenteram. Hidup tak tenteram. Kesan atharul muflis sebenarnya kalau antum jawab ayyul ijabah, apa-apa ijabah pun diterima. Okey, sebab tu Suzana nak dengar antum nak jawab apa ni? Ta'lim bisifati syukur. Apa dia? Ta'lim bisifati syukur. Ta'lim ya kakak? Kakak nak masukkan apa? Nak cakap apa? Ta'lim al-mustama' bisifati syukur fi hayatina.
Tak dengar tak jelas lah kakak. Apa dia? Ta'lim al-musamak bisifati syukur fi hayatina. Maksudnya Muflis tu dia mengajar kita untuk rasa bersyukur. Okey, betul. Mengajar erti bersyukur. Na'arif. Antum buat yang senang-senang je. Na'rafu asyukur. Boleh terima tak? Boleh. Saya nak bagi yang paling simple ni dekat antum. Jangan Boleh. jawab soalan macam ni. Jangan langsung tak jawab soalan macam ni sebab dia darajatan je. Bila soalan hebat, antum rekopi lah apa pun ayat. InsyaAllah dapat markah. Zah, ulang balik Zah jawapan Zah. Apa dia? Ulang balik jawapan. Ulang balik jawapan. Kan dah jawapan. Astagfirullah. Yang ayat kakak tadi apa? Ayat kakak lagi sedap tu. Tazah nak bagi ayat yang antum nak yang simple-simple, yang senang-senang je. Na'rifu haqiqatus syukur. Narifu apa Zah? Hakikat, haqiqah. Haqiqah asyukur. Ataupun makna asyukur pun boleh. Haqiqatus syukur. Haqiqatus syukur. Okey. Lagi apa lagi? Muflis ni apa kesan kepada orang yang muflis ni? Apa-apa saja, tak semestinya benda yang baik je antum bagi. Boleh je bagi benda negatif. Adakah semua orang yang muflis tu akan muhasabah, bermuhasabah diri? Semua orang muflis akan muhasabah diri ke? Ya Allah, kenapa aku muflis? Ya ke? Tak kan? Kemungkinan dia lebih negative thinking lagi. Dia jadi apa? Contoh lain. Dia dah tak nak fikir, dah tak malas lah Zah nak fikir. Hilang pedoman Zah. Hilang pedoman macam dah tak tahu dah. Dah tak tahu dah nak buat apa ya. Betul kan Zah? Apa dia? Betul. Hilang pedoman. Muflis. Hilang pedoman dalam bahasa Arab apa? Kisah. Tak, cepat cuba. Saya nak suruh antum keluarkan kalimah Arab ni. Apa dia? Junun. Jadi gila. Cepat, hilang pedoman apa? Bahasa senang hilang pedoman ni apa? Cepat saya nak suruh antum fikir. Ghairul akli. Ghairul akli. Maksudnya buat sesuatu tak fikir dah. Lebih kurang fikir. Cepat. Jaga bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya bang. Cepat kakak. Pak Syadam. Cakap. Apa dia? Dah tak nak fikir. Semua dah senyap Dah tak nak fikir. Macam-macam banyaklah kesan sebenarnya antum boleh bagi. Hilang kawan. Kesan orang muflis ni. Betul tak boleh hilang kawan? Boleh. Betul. Sahabah. Dah tak ada dah sahabah. Maksudnya dah tak ada dah orang nak kawan dengan kita. Kawan-kawan baik, BFF kita ni semua dah tak ada dah. Dah muflis. Kan? Itu antara kesan dia lah. Okey, dan yang ketiga, Jim. Istakhrij salasa mimma yurshid ilaihil hadis. Dia minta juga ayat pengajaran. Antum bolehlah bagi. Ayat pengajaran dia apa? Hukukul ibad labudda an tuaddiha. Kita sebagai hamba ni mesti mesti melakukan perkara-perkara yang baik. Ada an hasana. Lagi. Antum ambil yang mana? Nombor dua. Nombor 2. Ad-dawam ala dinillah bi fi'lil ma'murat. Okey. Sentiasa ad-dawam ala dinillah. Sentiasa hati kita ni sabit qulubana ala dinil Islam. Hati kita sentiasa berpegang teguh pada agama Islam dengan cara macam mana? Fi'lil ma'murat, dengan melakukan perkara-perkara kebaikan. Okey, yang ketiga ambil mana? Wujud al-ibti'ad. Ibti'ad anil zalim.
Wujubul ibtian aniz zulmi bi'adamil i'tida. Wajiblah kita menjauhkan diri kita daripada melakukan kezaliman. Dia ada minat tidak. Janganlah kita ni ada musuh-musuh kan. Na'udzubillah kan. Okey, habis soalan hadis. Boleh lagi ke ni? Teruskan, risau Ustazah. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Boleh ya, orang mutasofi macam ni lah. Boleh Ustazah. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey, ulumul hadis pula. Okey, ini habis kita perbincangan. Okey. Ulumul hadis sebelum dia ya. Sorry. Okey, ulum hadis ada 5. Tarikh ulumul Quran, istilahat fi ulumil Quran, ahadis min haitsu ta'addud rawi, ahadis min haitsu darajat rawi, al hadithul mawdu'. Okey. Okey, ini hadis riwayah dan hadis dirayah. Okey, senang. Hadis riwayah, hadis dirayah. Muka surat berapa kakak? 85. 85. Ahsan tu, 85. Okey, hadis riwayah. Okey, hadis riwayah dirayah. Cepat. Hadis riwayah bincangkan tentang apa? Yastamilu ala aqwalin nabi af'alihi riwayatiha wa dhabtiha wa tahriru alfazuha. Itu riwayah. Okey, kalau dirayah pula, ilmu hadis dirayah ni apa benda pula? Ilmu berkawanin. Ilmu yang bincangkan tentang qanun. Konun-konun daripada ahwal sanad, keadaan sanad macam mana, matan dia macam mana. Itu hadis dirayah. Okay. Wajib hafal ya. Ta'arif ni wajib hafal. Baik. Okey, ba. Alam sahih atau alama khati'ah fil ibaratil munasibah. Al-hadis huwa ma udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairi. Al-hadis, ma makna al-hadis? Hadis disandarkan kepada Nabi dan juga yang lain. Betul ke? Hadis disandarkan kepada siapa? Sahabat. Nabi Muka surat berapa tu? Apa al-hadis tu? Ta'rif al-hadis tu. Athar. Kat mana tu? Muka surat 92. Hadis disandarkan ma udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairi, dan disandarkan kepada yang lain. Betul ke tak? Salah. Khata. Ya. Khata wa ila ghairi. Okay, nombor 2, kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah yatahaddas 'ani al-nahwu. Kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah ni betul ke? Kitab Nahwu. Tu dekat muka surat apa? Cepat-cepat. Selak-selak sama-sama selak tu. Itu proses belajar tu. Mana nama kitab? Yang dalam kotak tu. Muka surat berapa? Razam tak jumpa oi. Betul. Muka surat 89. Okay, kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Sahih. Sahih ke tak? Sahih ke tak? Sahih. Yatahaddas an ilmi nahwu. Khata. Sahih bang. Khata. Foto. Ilmu hadis. Bincangkan tentang hadis lah sayang. Semua kita hadis. Ya khata. Okey, yang ketiga, ahamiyah ulumul hadis ma'rifah an-nasih faqat minal hadis. Kepentingan belajar hadis, ma'rifah nasih faqat. Nasih wal mansuh. Banyak lagi. Okey, yang keempat, as-sunnah ya kullu ma yatasilu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min sirah wa khul wa syama'il wa akhbar wa aqwal wa af'al. Betul tak? Sahih. Muka surat apa? Main cakap sahih je tu. Muka surat apa sahih tu? 92. 92. Sah. Okey. Yang kelima, maudhu' ulumul hadis wa aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa takririhi wa sifatihi qabla al-ba'tha aw ba'daha. Sahih. Dan selepas. Maudhu' ulumul hadis. Sahih.
Sahih. Muka surat Sahih. 88. Sahih. 88. 88. Faham ya? Okey, yang keenam, daurun nazm wal iktimal fi tadwin fan ulum al hadis yakunu min al qurn sabi' al hijri ila qurn ashir al hijri. Sahih. 86. Sahih. Muka surat 86. Sahih? Sahih. Sahih. Oi. 10. Okey, sahih. Ayo. Jadi 3 khata, 3 sahih. Okey. Habis dah ke? Ada lagi. Okey, isnani min ahamiyah ulumul hadis. Ahamiyah ulumul hadis paling kurang apa tiga? Cepat ambil yang senang. Go. Tamyiz maqbul. Tamyiz maqbul wal mardud. Boleh membezakan Faham. ditolak. Okey, yang kedua, Dhabtul hadis. hadis. dhabtul hadis sanadan wa matanan. Okey, dhabtul hadis. Sama ada dari sudut sanad dia ataupun dari sudut matan dia. Yang ketiga, Ma'rifatul Nasi wal maqbul min al hadis. senang. Salah. Sahlah. Betul. Okey, yang terakhir, malfar bainal Quran wal hadis nabawi. Ini pun senang. Ini senang sebenarnya. Nampak je macam susah kan, tapi senang. Al-Quran dengan hadis nabawi. Muka surat 94. Macam mana antum nak tulis tu? Nombor 1 antum nak tulis apa? Mukjizat. Laisa mukjizat. Pandai. Yang pertama mukjizat. Mukjizat. Yang hadis nabawi? Laisa mukjizat. Bukan mukjizat. Yang kedua? Muta'abbid Tilawati. Dianggap ibadah sekiranya kita membaca Al-Quran. Tapi hadis nabawi la yuta'abbad bitilawatihi, tidak dikira sebagai ibadah. Tapi dapat pahala ke tak? Dapat. Semestinya perkara ibadah saja yang dapat pahala ya. Bersedekah tu bersedekah. Contohnya membantu guru. Membantu guru tu ibadah ke? Ibadah yang difardukan oleh Allah ke? Tak. Tapi membantu guru tu dapat pahala tak? Dapat. Ingat kan? Tak payahlah baca hadis bukan dapat apa-apa pun. Itu salah tu. Itu syiah tu. Okey. Dan yang ketiga, poin ketiga? Lafaz wa makna minallah. Kalau Ustazah ambil yang ni, la yajuz riwayatu au tilawatihi bil makna. La yajuz kita baca makna dia. Tak boleh kita la yajuz, tidak diharuskan. Boleh kita nak baca tafsiran Al-Quran, boleh dapat pahala. Tapi la yajuz, tak bolehlah kita baca Al-Quran tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu kita pun jauhilah syaitan daripada tak boleh. Baca Quran tapi baca dia punya riwayat dia, tarikh. Masya-Allah. Masya-Allah. Jangan itu memang bukan lagi syiah dah. Bid'ah dolalah. Bid'ah. Perihal awal. Okey. Dan hadis nabawi yang terakhir apa dia? Yajuz riwayatihi bil makna. Boleh kita baca hadis ini, baca makna dia, riwayat dia, kisah dia. Okey. Dapat? Sama. Dapat. Dah habis dah. Dah habis. Oh, saya suka kan. Dah habis dah. Nak lagi. Aduh. Nak lagi. Sekejap kan baru 5 minit. Sekejap gila. Cik kono padahal dalam hati ni nyumpah Ustazah apa? Itulah. Tak ada Zazah. Okey. Apa ni? Sekarang kita nak tengok, kita tadribat sikit boleh? Kita saja soal jawab je. Boleh. InsyaAllah. Okey, sekejap. Okey. Ni Ustazah nak campur. Tauhid sekali Ustazah masuk ni semua. Boleh. Tengok antum boleh ingat lagi ke tak? Masih tak hilang ingatan ke macam mana? Sahlah. Okey, bagus. Okey, sikit lagi. Ya Allah. Sabar ya. Okey. Nampak ya?
Nampak ke slide Ustazah? Nampak. Nampak. Salah. Nampak. Okey, sekarang kita lawan lelaki dengan perempuan. Boleh. Antum dekat Samir ada berapa Boleh. kelas ya? Boleh. Salah. Antum dekat Samir ada berapa kelas untuk SMA? 4 kelas ya? Okey. Ini dalam ni ada soalan tafsir, ada soalan tauhid, tarikh, tasawuf. Ikutlah rezeki lelaki dapat dia mana. Kita mulakan dengan lelaki ke perempuan? Perempuan. Kakak-kakak boleh? Itu menipu. Itu bohong sangat. Itu suara lelaki. Tak kantoi pun. Nama lelaki ya Zah. Apa dia? Tadi kata perempuan. Okey, kakak dah cakap boleh dah. Okey, kakak. Okey, grup perempuan nak pilih gambar apa? Senyap weh. Grup perempuan, kakak-kakak nak pilih gambar apa? Laki lah. Gila apa lah. Lelaki luar Zazah. Gila apa pula. Lelaki. Lelaki. Okeylah, lelaki lah. Yang kakak semua malu lah. Baguslah ada sifat malu tu ya. Tapi malu menuntut ilmu ni bukan nama dia al-haya. Nama dia al-khajal. Malu ni ada dua. Dalam bahasa Arab ada dua. Al-haya ataupun al-khajal. Kalau al-haya tu memang malu pada tempatnya. Memang malu bila lalu depan lelaki, tundukkan pandangan. Memang tak bergaul dengan lelaki, tak bercakap dengan itu betul-betul haya. Itu namanya malu. Tapi kalau malu bukan pada tempatnya, contohnya sekarang kita menuntut ilmu, tapi malu, tak nak cakap, tak nak ni. Itu nama dia al-khajal, malu yang tidak bertempat. Okey? Amboi, suka. Tak tiba-tiba je ya. Okey, cepat lagi. Kita buat soalan. Sorry Zazah. Nak pilih mana dulu? Apple. Buah paling apple kat sini Tomato. Ikut ustaz lah. Cepat yang lagi. Pilihkan Ustaz, kita boleh jawab Ustaz. Dengan tomato sama tu. Tomato lah. Bahasa Arab please. Bahasa Arab please. Winner. Alah. Okey. Salah. Diam ya. Salah. Ni dia memanglah. Ini memang lelaki bacul ni, penakutnya. Dari bakery ya. Hashtag sentang kau. Okey. Okey, nombor berapa dulu? 6. 6 ada lah. 4. 6 lah. Okey. Jawab. Kalimah al-fitrah. Al-khulqa. Lelaki menang. Lelaki menang. Belum. Tepuk tangan. Satulah senang. Okey, Mat tarik ulumul Quran. Tadi dah dapat. Ulumul Quran. Jawab. Jangan tengok kitab ya. Jangan tengok kitab. Ilmu Ta'alaqa bil Qur'anil Karim. Ma'rifah asbab nuzul wa asbab. Tu tengok kitab ke? Ustazah husnuzan ni, hampa tak tengok kitab. Betul tak tengok. Okey, alhamdulillah. Uzkur alatain. Alatan yaktubu alaiha al-Quran. Dua alat yang digunakan untuk menulis Al-Quran. Ar-riqa. Al-khuluf. 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 Al-aktaf. Okey. Masya-Allah. Okey, yang ketiga, hati asbab fasad. Beza asbab dengan asbab ada berapa? 6. Asbab 6. Dukhon.
Duhan. Apa duhan tak lengkap? Syirik. Duhan Al-harful masuk sayarat. Duhan masani wa sayarat lagi. Taufan. Alkimia. Taufan tu Anwar. Oh, sorry. Dah mabuk ya? Mak Al-Mator. Alkimia. Alkimiaiyah, Al-Qazurat. Betul. Iya. Lagi. Harful maftuh. Al-harful maftuh. Okey, lagi aqta'ul asjar. Betul. 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 Baru nak jawab. Betul. Sikit je. Rashwah. Cepat. Tadi apa? Litalil haq. Tak ingat saya. Au ihlaq batil. Apa-apa depannya tolong tak ingat. Cepat kakak tolong. Ma'anikan. Apa dia? Depan dia apa? Ma yu'tali ibtali haq au Ma yu'tali batil. Okey, marhalah yang kedua, tadwin ar-rasmi. Betul ke salah? Salah. Betul. Sahih. Apa ni? Tak sepakat. Sahih. Tak sungguh. Sahih dah Ustazah. Sahih. Ini dah. Kira kau tu. Dah habis. Biar. Kakak diam je. Dah habis dah. Pilih. Cepat pilih gambar apa pula? Cepat pilih gambar apa pula? Last lah. Tak payah kita jawab empat-empat lah sebab kakak-kakak tak nak respon. Tak apalah, dia orang pun malu. Lahmun. Khajal. Khajal. Okey, lahmun daging Okey, soalan apa? At-tasawwur senang kacang goreng tai hidung. Sifat. Okey, tasawwur. Yang tu jangan ambil Satu. hati tau. Susah gurau-gurau ni. Okey, Satu. Wa ilanu anda intiqal al-arus ila baitil aris. Biqamil hafli. Ila baitil Salah seadab Zifaf. Doa kau belajar mak. Aduh. Ingat tu je. First dulu. Iko mati wali mati urus. Iqamah wali mati urus. Ijabatul dakwah. Salatul zawjaini ma'an. Wadu ayadan ala ra'si Wudu. Dan doakan dia. Bukan wudu. Dan wadu'ulaha. Okey. Tarikh muasyarah zawjiyah. Apa tarikh dia? Ya alaqah qa'imah. Al-muhibbah wa siddiq wal aman. Alaqah qa'imah. Ala muhibba wa siddiqi wal aman. Siapa? Satu je. Wahidan min adab zaujah ma'a zaujiha. Adab isteri kepada suami. Ayu anshiruha bil ma'ruf. Ta'adhu fi ghairi Ayu ma'isiyah. anshiruha bil ma'ruf. Betul. Yang pertama apa? Nombor satu. Perkara bukan maksiat. Ta'atuhu fi ghairi ma'siyah. Okey. Salah satu ruk tarbiyatul aulad. Tarbiyah bil Qudwah. Jawab yang lain. Adati salimah. pandai bil adati. Soal al-zawjah illa masyah. Illa fi masyah. Okey, misal lain ni. Dua contoh sifat mahmudah apa dia? Husnuzan. Sifat mazmumah? Ikhlas. Su'zon.
Siap. Hizbu. Al-Hizbu pandai. Hizbu. Mumtaz Murtafi. Winner. Yeay, habis. Yeay. Tentu saja perli Ustazah kan. Nak cakap Ustazah dah lah tu Ustazah dah malam dah. Dah habis lah. Dah ada Ustazah. Mana ada Ustazah? Nak lagi Ustazah? Tak ada lah Ustazah. Tong suka Kami nak lagi, kami nak lagi. Betul. Kenapa dah habis? Kakak-kakak. Ya Allah Hazwan Ya, jujur sangat. Ya Allah. Asifun ya Ustazah. Asifun. لا ليس مشكلة ما في مشكلة والله. Okey, Ustazah, dia ada soalan ke? Ya, kalau dia tanya contoh mazmum mudah, kena bagi selaras ke? Tak payah, tak apa. Tak payah pun tak apa. Boleh. Baik. Sebab dia tak ada perbezaan dia. Dia tak ada furuk yang sesuai dia. Tak ada. Tak ada yang khas maksud dia. Okey lagi. Ustazah, soalan memang tak ada keluar syarahul ayat Ustazah. Syarhul ayat ada. Tapi dia tak keluar. Dia tak adalah minta uzkur salasa syarhul ayat ijmal. Tak ada. Oh. Dia mengikut kefahaman. Okey, baik. Okey. Lagi kakak-kakak diam je. Kesian kakak-kakak tahu. Sama. Ada lagi soalan kakak-kakak? Kita bagi perempuan cakap. Sini dekat chat kakak-kakak. Ibza, dahsyat betul lah profil Entah ni. Menakutkan Ustazah. Saya handsome kan Ustazah? Lagi lah. Amin. Ni bukan sekolah kan, Smackdown ni kan. Minta oh. Dia kau. Saya kan balik sekolah. Saya tak ada gambar. Potong pendek-pendek supaya senang nak menghafaz. Jangan rambut panjang. Senang nak hafal, ringan kepala otak tu. Okey, kakak tak ada nak tanyalah. Diam terus. Okey, tak apalah. Okey, Ustazah rasa cukup setakat ini sahaja. Ustazah minta maaf salah. Ustazah, orang tanya Ustazah. Ustazah, ada orang tanya? Tak komen tu. Tu cat tu. Pada boleh ke kalau guna ayat sendiri? Okey, tadi Ustazah dah sebut dah Wafak. Ustazah tak galakkan. Tak galakkan dia guna ayat sendiri sebab syarhul ayat tu dah cukup pendek untuk antum hafaz. Okey, kalau boleh hafaz minal kitab. Okey. Sebab Ustazah dah cakap dah, SMA ni peringkat antum peringkat menghafaz. Tak apa, tertinggal ala-ala tu, min sikit-sikit fi tu tak ada masalah. Yang penting ayat antum tu masih lagi mendatangkan makna. Okey? Okey lagi? Ada lagi? Tak ada. Ustazah kena hafal ke surah-surah Makiyah wa Madas? Kena. Wajib hafal Kausar. Wajib hafal ya surah Makiyah dengan Madaniyah tu. Okey lagi? Ada lagi? Tak ada. Tak ada. Ustazah kena hafal ke? Okey dah tak ada kan? Tak ada. Okey, syukran. Ustazah, satu lagi. Ya. Hazwan. Dalil nakli kan ada yang Al-Quran Karim dengan Minas Sunnah. Kadang soalan boleh jadi ke dia minta Al-Quran Karim? InsyaAllah tak ada. Tak ada insyaAllah. Boleh dia minta dalil nakli saja. Nakli tu antum, maksud nakli tu antum boleh bagilah sama ada dalil minal Quran ataupun minas sunnah. Itu nakli. Baik Ustazah. Okey. Lagi? Ustazah. Ya. Contoh kan you sidik lain hadis ni kan. Okey. Kalau kita blur-blur sangat, kita ambil daripada dalam hadis tu boleh Ustazah? Kita ambil daripada mana? Dalam hadis. Dalam hadis. Oh, tak boleh. Mustaqim itu memang tak boleh. Mandatory. Tak boleh. Kalau diolah-olah sikit ayat tu, kemungkinan ampun sikit lah. Tapi Ustazah tak galakkan lah ya. Jangan ambil sebiji-sebiji. Bidab tu sebiji-sebiji daripada hadis tu. Mungkin tukar-tukarkan sikit kalimah dia. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Lagi ada? Paling boleh dapat satu markah lah tu kot. Apa dia Ustaz? Kalau dia ubah-ubah sikit perkataan mungkin boleh dapat satu markah. Ya. Kalau diubah-ubah sedikit mungkin boleh dapat markah. Darajah wahidah mungkin. Tapi kalau antum ambil bidab minal hadis tu, sif darajah. Kosong memang tak ada. Tak boleh.
Okay, ada lagi? Ustaz Yusri baguslah. Tunggu sampai sudah Ustaz. Baru bangun tidur ni. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi Ada lah. nusyur. Dia tadi lepas ni je. Okey, Ustazah rasa tak ada lagi soalan. InsyaAllah Wafa Ustazah doakan antum. Mudah-mudahan hafazan antum kekal dalam ingatan antum. Antum boleh keluarkan dengan baik. Okay, dengan syarat antum usahalah. Selagi masih okey. Tadi kita dah diberitahukan oleh PM kan. PM dah umumkan kita akan ber-PKP lagi. Okay, jadi kemungkinan ada perubahan waktu peperiksaan. Kemungkinan. Tapi jangan berada di zon selesa. Jangan berada di zon selesa. Lebih baik daripada sekarang antum memang set dalam minda antum ni, antum akan periksa pada 1 Februari. Set tu terus. Jadi bila antum set dah dalam kepala otak ni memang periksa 1 Februari. Jadi sekarang ni masa antum dah daik sangat, dah sempit sangat. Memang dah tak boleh dah nak main-main game tu, jangan dah. Okay, jangan anggap lepas ni alah tak apalah mesti postpone periksa. No, jangan. Okay. Ustazah doakan yang terbaik untuk antum. Mudah-mudahan Mumtaz Sofi, Mumtaz Murtafi' untuk antum. Mudah-mudahan manfaat untuk ummah. Okay, yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada diri Ustazah. Ustazah minta maaf, salah silap daripada antum anak-anak Samrawang. Doakan kesihatan Ustazah juga ya. Sihat, boleh mengajar, boleh kongsi ilmu lagi. Okay, Ustazah minta maaf ya, salah silap. Amin. Kosong. Boleh Boleh. Boleh Ustazah, boleh Ustazah. Boleh Ustazah. Kepada Syazwan Firdaus ya tadi. Ya Ustazah. Okay. Okay. Jadi insyaAllah kita boleh tutup seminar kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma Afwan semua. Syukron ya Ustazah. Syukron. Masalah silap.